Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Assalamualaikum semua yang hadir pada malam ni, Hazilah Baharuji dan semua sahabat yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi malam ni saya renung satu ayat saja, nak bawa tuan-tuan untuk merenungi, untuk ta'ammul, ikut suara. Alhamdulillah, cuma satu ayat saja. Ayat yang dimaksudkan adalah ayat yang ke-49 di surah Al-Kahfi yang telah kita bincangkan sedikit semalam. Tira Yusri, Liza Idrus, jangan lupa bagi mereka memiliki tafsir bin Katsir, buka jilid yang kelima, muka surat 471, iaitu ayat ke-49 surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabira wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Sadaqallahul azim. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis dalamnya. Mereka berkata, aduhai celakanya kami, kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula meninggalkan yang besar, melainkan yang mencatat semuanya, dan mereka mendapati apa yang mereka telah kerjakan yang telah tertulis, dan Rabbmu tidak menganiaya seseorang pun. Rawatu Sakinah Al-Salan Ruwani Nawawi. Kita sedang bincangkan tentang apa yang dimaksudkan sebagai rajak dan juga khauf. Sa'adiyah Basar, Al-Masalan, semua yang hadir pada malam ni, malam Jumaat yang penuh keberkatan ni. Jadi galakkan kita untuk baca surah Al-Kahfi kerana minta petunjuk kepada Allah SWT. Dan mereka baca surah Al-Kahfi ni akan selamat daripada fitnah Dajjal, Faridah Yahya, Naisar Ahmad. Jangan lupa mereka yang baca surah Al-Kahfi ni mengamalkan sunnah Nabi SAW ketika manusia semua melupakannya. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, moga kita dapat mengamalkan bacaan surah Al-Kahfi ni. Saya telah huraikan kepada tuan-tuan selama 2 malam berturut-turut berkaitan dengan apa yang dimaksudkan sebagai rajak dan juga khauf. Dan telah pun kita bincangkan bagaimana rajak dan khauf ni ibarat sayap bagi seekor burung, yang kanan yang kiri, bagaimana mampu si burung terbang, melainkan bila ada kedua sayap. Tanpa kedua sayap maka burung tak boleh terbang. Maka demikian adalah rahmat Allah SWT kepada kita dalam kehidupan. Bila kita melakukan kesalahan, kita minta kepada Allah pengampunan. Itu namanya kita takut pada hukuman Allah SWT. Dan masa sama kita mengharap ke rahmat Allah. Seperti terima kasih Anissa Osman, seperti kisah yang telah saya kemukakan, Puan Kamisa HMS, macam kisah seorang anak yang belajar dan kemudian gagal menjawab soalan peperiksaan dengan baik. Padahal track recordnya beliau bersungguh-sungguh ketika belajar. Maka kat situ datang ihsan daripada muallim, daripada gurunya. Lalu si anak murid ni pun menunjukkan rekodnya, kesungguhannya belajar satu masa dahulu. Cuma pada malam peperiksaan beliau ditimpa sakit, contohnya demam dan sebagainya, maka tak mampu untuk mengkaji last minute, lalu tak boleh jawab dengan baik soalan peperiksaan. Maka ketika itu berada dalam suasana rajak dan juga khauf, pengharapan dan masa sama ketakutan. Ketakutan tak boleh mengatasi pengharapan kepada Allah SWT. Suhailah Muhammad Yusuf. Dan saya telah huraikan juga kepada tuan-tuan seperti huraian oleh Imam Al-Ghazali tentang perkara-perkara yang membangkitkan ketakutan dalam hati, yang akan menyebabkan timbulnya rasa takut terhadap kuasaan Allah SWT. Dan kita telah bincangkan juga tentang penggunaan perkataan takut yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Allah SWT. Sama ada taqwa, sama ada rahbah, sama ada khasyah, sama ada khauf, sama ada wajal. Baik, itu telah kita huraikan beberapa malam yang lalu. Dan saya telah terangkan kepada tuan-tuan juga bagaimana ketakutan para malaikat, para salafus salih terhadap hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka merupakan Nabi Allah, tapi tetap takut kepada hukumannya. Dan begitu juga dengan golongan salafus salih. Al-Imam Ahmad bin Hanbal satu hari ketika sakit mengucapkan lalu orang mengatakan kepadanya, wahai Ahmad, wahai Tuan Guru yang mulia, kami belajar daripada para sahabat sampai kepada kami bahawa apa sahaja yang keluar daripada mulut akan ditanya oleh Allah, termasuklah perkataan Ziya Badi At-Rumi. Masya-Allah, nama hebat. Lalu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah, sekalipun perkataan yang diucapkan itu
mulai saat itu Imam Ahmad tidak lagi mengungkapkan apa-apa tanda keluhan ketika beliau sakit, kerana takutnya Imam Ahmad terhadap hisab di sisi Allah yang akan menanyakan kepadanya, apakah tujuan ucapanmu itu wahai Ahmad, keluhanmu itu, kenapa engkau mengatakan maka tiada jawapan terhadap soalan tersebut. Maka Imam Ahmad mula menahan sakitnya dan tidak mengungkapkan apa-apa bentuk keluhan sekalipun. Demikianlah antara bukti ketakutan para salafus salih. Faiza Nurul Comel, inilah dia yang dikatakan ketakutan para salafus salih terhadap apa jua tindakan dan juga kelakuan mereka yang bakal mengundang pertanyaan di sisi Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Alisha. Baik, kemudian kita telah bincangkan juga tentang perkataan khauf, iaitu motivasi terhadap adanya sifat pengharapan dan bagaimana kita nak memahami tingkatan-tingkatannya, kelebihannya dan juga keterangan berkaitan dengan sifat mengharap ini. Jadi tuan-tuan, kita telah huraikan juga dalam kuliah semalam tentang beza di antara impian dan juga angan-angan. Faizah Hanum, ada orang yang juga berangan-angan tapi tak berusaha langsung. Seperti yang telah kita lihat kata-kata penyair bahawa tarjun najata walam tasuk masalikaha, inna safinata la tajri ala al-yabasi. Ada orang yang kadang-kadang dalam hidup ini tidak berusaha, tiba-tiba mengharapkan rahmat Allah, pengampunan untuknya, mengimpikan, mengidam-idamkan, padahal tak ada sedikit pun kerja dilakukan untuk mencari keampunan daripada Allah Ta'ala, mencari ridhanya. Maka ini adalah ibarat kapal yang cuba digerakkan belayar dalam kawasan yang kering kontang. Itu juga mencampakkan biji di tempat yang kontang, yang gersang, yang tak ada air padanya. Bagaimana mungkin pokok durian itu tumbuh? Maka kita nak mengharapkan satu perkara, mesti ada usaha yang dilakukan dalam perkara tersebut. Baik, jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian, demikianlah perkataan yang dimaksudkan sebagai mengharap itu. Jadi beza di antara mengharap dan juga berangan-angan. Kemudian pengharapan ni ada beberapa bentuk. Dua sangat terpuji, satu lagi merupakan perkara dusta dan tercela. Dua yang pertama, iaitu adalah pengharapan seorang melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia mengharap pahalanya. Dan yang kedua, seorang yang buat satu dosa lalu bertaubat darinya, dia mengharapkan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kepada ihsan dan kepemurahannya. Sedangkan yang ketiga, yang merupakan perkara yang dibenci oleh Allah, itu adalah orang yang larut dalam kelalaian dan dosa, tanpa usaha apa pun dia mengharapkan Allah menerima taubatnya. Dia mengharapkan Allah beri keampunan kepadanya tanpa ada usaha untuk bangun malam, untuk tahajud, untuk melakukan perkara-perkara yang menyebabkan hilangnya kemurkaan Allah kepada kita. Tak ada nak sedekah, semua tak ada. Baik, jadi tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, bagaimanakah kita dapat menjadikan sifat mengharap ini kuat dalam diri tuan-tuan? Dapat bangunkan, dapat suburkan sifat yang dipanggil sebagai ar-raja ini, mengharapkan kepada rahmat Allah SWT. Yang pertama, kata para ulama, contohnya Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin, hendaklah kita mengingati rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seseorang ini mengingati rahmat Allah, yang mana Allah telah menjadikan rahmat itu 100 bahagian tuan-tuan. Satu bahagian sahaja yang diagih-agihkan kepada makhluk sehingga menyebabkan singa tidak makan anaknya, harimau tidak makan anaknya, gajah yang besar tak pijak anaknya. Satu bahagian itu. Bayangkan tuan. Manakala 99 bahagian seperti dalam hadis sahih ini menyatakan 99 lagi disimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang kita share ramai-ramai itu begitu mengagumkan. Seperti yang digambarkan tadi dalam hadis, harimau tidak makan kepada anaknya, walaupun harimau itu binatang yang ganas, kuda binatang yang ganas tidak pijak anaknya, gajah yang besar itu tak pijak anaknya. Kadang-kadang bukan setakat tu, kadang-kadang sampai ada video kepada kita, kucing pun sayang kepada anak ayam. Tengok kan, harimau pun tidak bunuh anak kangaroo contohnya. Kerana apa? Kerana kasih sayang Allah pautkan pada hati manusia, diagih-agihkan satu itu, sharing dengan semua makhluk yang ada. 99 ada di sisi Allah SWT. Maka bila membayangkan kasih sayang Allah ni tuan-tuan, yang mana kasih sayang Allah mendahului kemurkaannya, dan dia lebih sayang kepada hamba-hambanya lebih daripada sayang seorang ibu kepada anaknya. Seperti contoh dalam hadis yang telah saya bentangkan semalam, Nabi melihat seorang
Nabi dan para sahabat lihat seorang perempuan mencari anaknya dalam satu peperangan ketika keributan itu. Cari bukan anak dia. Bayangkanlah seorang ibu yang kehilangan anak, ya. Tiba-tiba jumpa dengan anaknya. Nabi berkata kepada para sahabat, mahu tak ibu yang mencari anaknya yang susah payah itu mencampakkan anaknya dalam api? Mana mungkin ya Rasulullah, kata para sahabat. Tentulah sayang dia kepada anaknya yang cari yang susah payah itu. Maka Nabi menjawab, bila dia tidak sanggup untuk mencampakkan anaknya ke dalam api, Allah lebih-lebih lagi sayang kepada kamu. Dia tidak akan mencampak kamu ke dalam neraka. Gitulah tuan-tuan, ya. Jadi kita juga belajar dalam hadis ketika Nabi SAW naik dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Allah telah menggembirakan Nabi kita SAW dengan satu hadis menceritakan rahmat Allah. Hadis ni kita kena sampaikan selalu kepada orang-orang beriman yang ada di luar sana, yang berada dalam kesukaran, kesulitan, kepayahan, bahawa kasih sayang Allah ada bersama kita. Jangan sampai orang bukan Islam saja yang mengkaitkan Tuhan dengan kasih sayang Tuhan mereka lah, padahal Allah SWT memiliki sifat rahmat yang melebihi segala-galanya. Tengok, ya, setiap pagi kita keluar rumah dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, padahal ada banyak lagi nama-nama Allah dalam senarai yang kita hafal itu. Tapi mengapa ditekankan satu saja Bismillahirrahmanirrahim? Tak ada pula Bismillahi Al-Azizil Hakim ataupun Bismillahil Mutakabbir Jabbar. Semua itu nama Allah, tapi kenapa kita pinjam perkataan ini saja dalam segenap aktiviti kehidupan kita? Kerana Allah nak kita melatih diri kita dengan dua sifat itu. Andai kita memakainya, meminjamnya daripada Allah, dan sempurna diri kita sebagai seorang yang penyayang, tuan-tuan. Contoh ni selalu saya bawakan. Kita nak pergi kerja, kan, baca Bismillahirrahmanirrahim, tak adalah kita nak langgar traffic light. Kan langgar traffic light, terlanggar pula pembawa motosikal yang sedang mencari rezekinya. Nanti sampai pula ke rumah anak-anak menanti, habuan daripada ayah ibu, tiba-tiba dimaklumkan ayah masuk ke hospital, dilanggar orang ketika menaiki motosikal. Tengok tuan-tuan, kita pergi ke pejabat, kita seorang majikan, pengurus dan sebagainya, begitu juga kita pekerja bawahan sekalipun, Bismillahirrahmanirrahim, aku pinjam nama Allah ini dalam segala aktiviti aku handle satu perkara, semuanya dengan berlandaskan kepada kasih sayang Tuhanku yang aku pinjam sifat-sifatnya. Bayangkan kasih sayang Allah ni, tuan-tuan, Jadi dalam hadis yang sahih ketika Nabi menaiki Mi'raj ke langit, maka Allah telah menggembirakan Nabi kita. Innallaha katabal hasanati was sayyi'at summa bayyana zalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila adha'afin katsirah wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Ya Allah, kasih sayang Allah ni, tuan-tuan, bahawa Nabi telah bersabda, siapa yang berniat untuk buat kebaikan, dia belum mampu melakukannya, Allah beri padanya satu kebaikan. Belum mampu buat lagi, cuma niat saja. Bila dia melakukannya, peningkatan kepada ganjaran yang diberikan Allah itu daripada 10, 700 sebagainya, mengikut pada kadar ikhlas. Dia niat, tak buat, dah dapat satu pahala. Bila buat, Allah bagi 10 kali ganda ataupun 700 kali ganda. Macam puasa contohnya, macam sedekah contohnya. Lagi ikhlas, lagi banyak. Hanya Allah saja yang tahu berapa pelipat gandaannya. Sebaliknya, bila seorang berniat untuk melakukan kejahatan, dia tidak melakukannya, maka Allah beri padanya satu kebaikan. Nak buat jahat tapi tak buat lagi, dapat pahala juga. Bila melakukan kejahatan itu, Allah cuma kira satu saja dosa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa punya muamalat ni, tuan-tuan? Dalam hidup, jumpa tak kita dengan toke majikan yang buat kebaikan kepada kita macam tu sekali? Tak jumpa, tuan-tuan. Kita kalau kat tempat kerja pantang buat silap saja, macam-macam surat datang kepada kita, ingatan dan sebagainya. Jadilah majikan yang baik kepada pekerja-pekerja, Baik, gitu juga kita pernah bincang dalam surah Az-Zumar yang lalu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah yang Nabi sangat gemar membacanya sahabat malam itu, surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Abu Auni, barakallahu fik. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah menzalimi diri mereka, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampunkan dosa-dosa semuanya, sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apabila hamba ingat dengan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menceritakan tentang rahmat Allah ini, maka dirinya akan
merasa beruntung, merasa yakin, mengharapkan rahmat Allah SWT itu. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu juga dalam sebuah hadis yang menceritakan tentang keampunan Allah. Dengar baik hadis ni tuan-tuan. Seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa, boleh jadi dia berbuat dosa lalu berkata, wahai Tuhan, aku telah buat dosa. Dan boleh jadi dia berkata, aku terjatuh dalam dosa, maka ampunilah aku. Maka Allah berfirman, apakah hamba ku tahu dia memiliki Tuhan yang mengampunkan dosa, menghukum dengan sebabnya? Aku telah mengampuni hamba-Ku. Kemudian dia pun berhenti buat dosa, tetapi kemudian dia tersilap melakukannya lagi. Tengok tuan-tuan, dah bertaubat tapi tersilap lagi melakukannya. Kata Imam Ghazali, orang yang melakukan dosa kemudian bertaubat, buat lagi sekali tanpa disengajakan, ini umpama penyakit. Setiap kita ni terdedah kepada penyakit, bukan? Demam, batuk, sesama, apa jualah penyakit. Jadi penyakit ni memang kita berusaha untuk mengelakkannya, tapi takdir Allah tetap juga kena. Bila kita bertemu dengan doktor takkan pula kata dengan kita, awak ni tak faham-faham. Tahun lepas saya cakap pada awak, jangan buat demikian, kamu buat juga, kamu dah batuk balik semula. Tak ada tuan-tuan, tak ada doktor yang cakap begitu. Penyayangnya doktor kepada kita, para doktor sekalian. Maka demikian juga rahmat Allah lebih daripada itu tuan-tuan. Andai kita melakukan dosa, lekal-lekallah kembali kepada Allah, minta pengampunan kepadanya, minta keampunan kepadanya tanpa penat tuan-tuan boleh kasihan. Maklumlah kita merupakan manusia yang memang dorongan melakukan dosa itu tuan-tuan. Memang ada terdedah kepada dosa-dosa ini, matanya, telinga, tangan, fikiran, makan, mulut, berkata dan sebagainya tuan-tuan yang boleh kasihan. Kalau salan Siti Zalifah Al-Ghazali dan semua yang hadir. Daripada Ibn Umar, dia berkata bahawa aku dengar Rasulullah sabda, yudna al-mu'min yawm al-qiyamati min rabbih hatta yada'a alaihi kanafahu fayuqarriruhu bi dhunubihi fayaqul hal ta'rifu fayaqul ay rabb a'rif qala fa inni kad satartuha alayka fid dunya wa inni aghfiruha laka yawm fayu'ta sahifata hasanati. Orang beriman nanti di akhirat akan didekatkan kepada Allah SWT, lalu Allah pun menunjukkan kepadanya tentang dosa-dosa yang pernah dilakukan di dunia. Maka cemaslah dia ingat dia dah masuk syurga dan selamat, tapi rupanya Allah masih lagi menunjukkan kepadanya dosa-dosa. Lalu dia pun panik. Lalu Allah bertanya kepadanya, wahai hamba, kau ingat tak dosa ini? Jawapannya, ingat wahai Tuhan. Maka Allah telah berfirman kepadanya, dulu kat dunia aku tutup dosa kau, orang tak lihat. Kita kat dunia ni kadang-kadang orang tak nampak dosa-dosa kita, orang nampak semua kebaikan kita. Maka orang puji dan puja, maka dengan sebab itu janganlah terlalu lupa daratan tuan-tuan. Kerana Allah ni sifatnya satar, sitir. Allah ni menutup segala keaiban kita. Andai dibuka keaiban kita tuan-tuan, tak ada orang nak mendekati kita, termasuklah saya sendiri tuan-tuan. Maka di akhirat besok Allah SWT sengaja menunjukkan kepadanya tentang dosa-dosanya. Dia pun cemas. Tiba-tiba Allah telah firman kepadanya, wahai hamba-Ku, sebenarnya kat dunia dah aku tutup aibmu, pada hari ini aku tak akan membukakannya. Pergilah engkau, aku ampunkan bagimu. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hadis-hadis seperti ini memberi kepada kita pengharapan tuan-tuan. Sa'id Nasir, hadis-hadis seperti ini memberikan kepada kita pengharapan betapa pentingnya kita membaca hadis-hadis seperti ini, supaya timbul dalam diri kita rasa keyakinan bahawa pengharapan bahawa Allah mengampunkan dosa-dosa kita, maka kita berusaha ke arah itu. Perkara kedua yang boleh menyuburkan rasa pengharapan kepada Allah ni adalah mengingati nikmat kubur, kiamat dan juga syurga. Jika hamba ingat satu yang dikhabarkan Rasulullah SAW tentang hadis Bara' bin Azib yang sahih, bahawa malaikat akan bertanya kepada hamba yang beriman dalam kuburnya, lalu dia menjawab dengan baik ketika itu, yunadi munadin minas sama' an sadaqa abdi fa'abrishuhu minal jannati wa albisuhu minal jannati wa aftahu lahu baban ilal jannah kala fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarih. Ada penyeru di langit, hamba-Ku benar, maka berikan kepadanya hamparan dari syurga. Dia diberikan pakaian dari syurga, bukakan untuknya pintu ke syurga. Maka Nabi SAW Nabi sabda, sehingga sampai semerbak dan wanginya serta kuburnya dilapangkan untuknya sejauh pandangan mata. Maka bila kita baca hadis-hadis tentang berita gembira dan perilaku dan juga balasan untuk orang beriman di alam barzah lagi, akan menyebabkan timbul dalam diri kita pengharapan terhadap keampunan Allah dan kesungguhan melakukan ketaatan kepadanya tuan-tuan. Jadi bacalah selalu kisah-kisah tentang syurga. Dan bila Nabi SAW ceritakan, a'datu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari, bahawa Nabi telah bersabda, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku satu yang salih ini, satu yang tak pernah mata melihat, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam fikiran tentang nikmat dalam syurga ni, tuan-tuan. Jadi tiada yang sama dengan syurga. Pintu-pintunya banyak sekali, bilik-biliknya, tanahnya yang semerbak baunya seperti kasturi, sungainya dari susu, dari air, dari khamar. Khamar ni arak yang dibenarkan, ya, yang dihalalkan untuk penghuni syurga. Madu dan segala yang disediakan di situ merupakan nikmat yang luar biasa, emas, perak, permata, dan nikmat yang paling besar sekali dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia di antara kenikmatan syurga yang akan menyebabkan bila kita baca, kita dengar, kita hayati, akan menimbulkan dalam diri kita rasa ingin beribadah, pengharapan terhadap rahmat Allah ni, tuan-tuan, ya. Gitu juga dalam sebuah hadis yang lain, idza dakhala ahlul jannati al-jannata nada munadin inna lakum 'indallahi maw'idan qalu alam yubayyid wujuhana wa yunajjina min nar wa yudkhilna al-jannah qalu bala qala fa yankashifu al-hijab qala fa wallahi ma ataha shay'an ahabb ilahi min an-nadhari ilahi. Bila manusia masuk dalam syurga nanti, malaikat akan menyeru, mereka akan mendengar suara bahawa diberi berita gembira kepada ahli syurga ni, bahawa kamu akan diberi satu lagi nikmat yang tak terlintas dalam fikiran kamu. Maka ahli syurga ni pun menjawab, wahai Tuhan, Engkau telah memutihkan wajah kami. Putihkan wajah makna menjadikan dia bersinar. Kat dunia ni ramai orang sibuk nak bagi muka putih, hati pun kena putih juga, tuan-tuan, puan-puan. Jangan sibuk muka saja putih tapi hati belum lagi putih. Ya, jadi hendaklah kita berusaha untuk ikhlaskan diri, bersihkan diri kita daripada perkara-perkara syirik, pergantungan mutlak kepada Allah, kesungguhan untuk menjaga wudu, bangun malam dan sebagainya. Itulah di antara maksud putihkan wajah dan putihkan hati. Lalu ahli syurga berkata, bukankah wahai Tuhan, Kau telah putihkan wajah kami, Kau selamatkan kami daripada neraka yang sangat menakutkan itu, Kau masukkan kami dalam syurga, apa lagi yang Kau nak beri pada kami wahai Tuhan? Cukuplah, apa ada dah cukuplah. Tiba-tiba ketika mereka berkata demikian, fayan kashiful hijab, maka dibuka hijab, maka mereka pun akan dapat nikmat melihat Allah SWT. Tiada nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah SWT. Jadi bila menceritakan tentang melihat Allah SWT ni, wujuh yawma idzin nadhira ila rabbiha nazirah. Allah memberi kepada orang-orang beriman untuk melihat Allah SWT di akhirat. Ya. Jadi seperti disebut oleh para ulama, contohnya dalam kitab Jawharatul Tauhid, melihat Allah SWT ni seperti kita melihat bulan. Orang nampak bulan di mana saja mereka berada, muncullah bulan untuk dilihat mereka di mana saja mereka berada, di kutub utara, di selatan, di Asia, di Afrika, semuanya nampak. Jadi melihat Allah SWT ini tentu beza daripada melihat makhluk, ya. Baik. Jadi yang akhir sekali, seorang muslim mesti memiliki sifat takut dan mengharap kepada Allah, kerana Allah telah menggabungkan di antara takut dan harap dalam banyak ayat. Demikian juga Nabi telah menggabungkan antara keduanya dalam banyak hadis. Ya. Jadi selalulah kita berdoa kepada Allah, sebagai contohnya, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, ya Tuhan, aku mohon kepadamu jiwa yang tenang, nafsan bika mutma'innatan tu'minu biliqa'ik, yakin dengan pertemuan denganmu, wa tarda biqada'ik, rida dengan segala ketetapan pemberianmu kepadaku. Tuan, wa taqna'u bi'ata'ik, tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik, dan qanaah dengan apa saja pemberianmu kepadaku. Tuan jangan lupa, tuan dapati kuliah ni manfaat, sokonglah kami di Zazan Travel dengan mendapatkan habatus sauda. Habatus sauda yang telah pun diproses dalam bentuk yang mudah untuk tuan-tuan makan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kesihatan, kerana Nabi telah menjamin dengan makan habatus sauda akan beri kepada kita kesihatan, dan kami telah proses bentuk yang mudah untuk dinikmati seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, dapatkan pada Zazan Travel ni habatus sauda birkah, atau jenama birkah. Mudah-mudahan ada kesihatan untuk kita dalam suasana endemik yang berlaku sekarang ni. Allah pelihara kita dari penyakit-penyakit bahaya, wabak dan sebagainya.
Alhamdulillah ramai yang telah menggunakannya dan dapat keputusan yang baik, kesihatan yang baik. Mari dapatkan dapat saudak daripada Zahzan Travel. Kami juga adalah pengedar korma McJoel. Korma McJoel, tengok tak? Bagi tuan yang belum tengok, ni saya tunjuk pada tuan-tuan. Besarnya saiz McJoel, tengok ni. Nampak? Saya bukakan untuk tuan-tuan tengok sikit dalam dia. Ni korma McJoel dari Jordan, dari Palestin. Amat menyelerakan tuan-tuan. Saya makan tuan-tuan terliur pula nanti. Dapatkan korma McJoel daripada Zahzan Travel. Datang dalam packing seperti ni, mudah untuk tuan-tuan simpan dalam kereta, adakan dekat pejabat, lapar boleh makan, boleh gunakan sebagai sahur, sebiji makan, boleh bertahan sepanjang hari insya-Allah. Saya dah cuba. Korma McJoel. Kami juga pengedar korma ajwa dari Madinah. Korma ajwa, mudah-mudahan Allah beri pada kita kesihatan macam Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadhuruhu sumun nasirun. Siapa yang makan korma ajwa setiap pagi 7 biji, Allah pelihara daripada racun dan juga sihir. Inilah korma ajwa, kecil daripada korma McJoel. Dapatkan daripada Zahzan Travel. Dan tuan-tuan jangan lupa, malam esok kami ada satu sesi yang tuan-tuan minat untuk bersama kami dalam Road to IPO bersama dengan Xiaomi Edu Wei Berhad. Mari tuan join bersama untuk ajak tuan-tuan pelaburan yang menepati syarat insya-Allah. Bagi tuan-tuan yang punya wang untuk pelaburan, mari masuk bersama kami dalam program malam esok yang telah pun saya sebarkan di Facebook. Bagi tuan yang nak masuk, kena isi form dulu. InsyaAllah nanti tuan-tuan akan dijemput untuk mendengar sesi malam esok. Malam esok kita tak ada kuliah. Malam esok saya nak jemput tuan-tuan untuk hadir. Bagi tuan-tuan yang berkesempatan untuk buat pelaburan, marilah buat pelaburan bersama kami untuk menuju ke bursa. Mudah-mudahan nanti tuan-tuan dapat melabur dan ada pulangan dunia dan juga ada pulangan akhirat, kerana perjuangan kami adalah mempertabatkan sistem pendidikan Islam. Mengajar anak-anak kita bahawa pendidikan bukan terhad kepada pencapaian A semata-mata, tapi survival itu yang sangat utama. Jadi anak-anak kita macam-macam pattern Allah jadikan. Yang bijak menjadi doktor, dan yang tidak mahu belajar masih boleh jadi usahawan. Itulah yang kami cuba berikan kesedaran dalam sistem pendidikan di Xiaomi Education Berhad. Dapatkan tuan platform ini, join kami malam esok. Jangan lupa tau, Nur Syikin, Muhammad Fadli Ahmad, jangan lupa Yuno Sawur, join kami dalam program malam esok. Saya ada masukkan dalam Facebook saya untuk tuan-tuan hadir bersama-sama dalam perbincangan malam esok bersama dengan Principal Ridwan, Principal Reid. Ini jadi tolong hadir beramai dan tolong sampaikan kepada teman-teman kita yang lain, tapi kena isi form terlebih dahulu lah. Sekian setakat ini saja dulu. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan manusia. Malam esok kita berjumpa dalam Zoom untuk sama-sama tuan-tuan terlibat. Peluang untuk menjadi pemegang saham dalam syarikat kami yang akan pergi ke bursa tahun 2025 nanti insya-Allah. Baik tuan, Saidah Saleh, terima kasih. Jangan lupa jemput ke kawan kita yang lain. Fizul, jangan lupa tau masuk sama kami esok. Farid Misbah, terima kasih. Barakallahu fikum. Orang Singapura pun digalakkan untuk masuk bersama. InsyaAllah tuan-tuan boleh membeli saham, miliki saham dalam syarikat Indonesia. Ada cari-carinya. Baik, terima kasih. Terima kasih semua. Muhammad Hakim, terima kasih tuan sharekan poster saya bersama dengan Principal Reid untuk jemput teman-teman hadir dalam kuliah dalam sesi kami malam esok. Anissa Osman, terima kasih. Bagi yang tak peluang ikut kali pertama dahulu, Suhailah boleh masuk kali kedua dalam program kami pada malam esok insya-Allah. Terima kasih. Setakat saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'i masyayikhina wa li jami'i ashabil huquq alaina minal muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darki syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'
Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Sama-sama kita tangguhkan doa ini dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Suzy, terima kasih. Nazri, PK, Suzy Daniel, terima kasih semua. Sa'dia Basar, terima kasih Luqmanul Hakim bin Man, Abu Auni, Bunga Berguguran. Jumpa saya malam esok bersama dengan Blizzard Barit. Muhammad Rizal, terima kasih. Ikalok, terima kasih semua. Safia Elias, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah malam esok dalam sesi ke IPO bersama dengan Blizzard Barit. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenang daku dan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Rahmat, terima kasih. Dang SB, terima kasih semua. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Raja Ruzin, terima kasih. Zaliha Daud, terima kasih. Sa'dia Saleh, terima kasih. Sa'idah Saleh. Nurzia Omar, terima kasih. Mawar Beluri, terima kasih semua. Kakak sayang Ummu Nuair, terima kasih. Saya semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Tengku Murni, jangan lupa jika kesempatan hadir malam esok dalam sesi penerangan untuk peluang menjadi pemegang saham dalam Xiaomi Edu Berhad. Terima kasih Arash Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Suraya, maaf tak sempat nak sebut semua nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.